Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Share Seram. Okay, untuk episod kali ni, seperti yang korang nampak, aku tak buat dalam bilik aku. Aku buat sebenarnya kat kawasan tempat kerja aku. And kalau ada bunyi-bunyi daripada kereta lalu lalang, minta maaf sangat sebab aku mungkin tak sempat nak record kat rumah sebab ada hal sikit. So dekat sini aku nak terangkan juga, if suara aku tak apa dengar, minta maaf sebab aku cuba cakap dengan kuat, habis kuat rasa habis yang aku mampu. Okey, untuk cerita kali ni aku akan menceritakan tentang kisah Toyol. Toyol ni adalah satu makhluk yang seperti kita digembar-gemburkan adalah makhluk yang berwarna hijau, yang ketinggiannya hanya setinggi budak-budak dalam umur 3 ke 5 tahun. So macam memang kecil lah. Makhluk ni juga seperti yang dimomok-momokkan kepada semua kita, dia bertugas untuk mencuri duit orang, dan apa habuan yang dia dapat daripada benda tu ialah dia mendapatkan darah, which dia macam nak something exchange kepada dia punya kerja dia lah. Sebab dia dah tolong curi duit, tapi apa pun dia tak dapatkan. So kat sini aku nak ceritakan tentang satu kisah mengenai Toyol ni. Okay, cerita ni bermula dengan seorang pakcik ni, yang mana dia boleh dikatakan terkenal di kampungnya dengan panggilan Haji. Okay, so nak diringkaskan cerita, macam orang tertanya-tanya, dia tak melakukan sebarang kerja. And yes, memang maybe lah family dia agak kaya, tapi tak terlampau kaya, which dia memang ada rumah sendiri, tanah sendiri. Tapi orang masih terfikir, sebab orang lain yang kaya kat kampung tu sendiri pun, yang even kaya daripada dia pun, still need to work. Memang kena kerja lagi sampai ke tahap diorang tak sihat baru diorang stop. Tapi untuk this one pakcik yang ada gelaran haji ni, apa yang kelainan dia daripada penduduk kampung yang lain, dia tak bekerja. So macam pernah lah penduduk kampung berseloroh bertanya, best lah jadi kau, duduk rumah goyang kaki tapi still kaya. Mesti best kan? Ini adalah perbincangan di kedai kopi bersama rakan-rakan. Lalu dia pun macam katalah, alah, ada juga aku buat kerja-kerja sikit-sikit tapi korang tak nampak. Kalau korang nampak, mesti korang pun nak buat kerja macam aku. Lepas tu macam, yelah, disebabkan perbualan tu seolah-olah macam nak menggalakkan lagi diorang untuk tahu apa kerja yang dia buat. So macam dia ajukan soalan bertubi-tubi, dan dia telah pun menjawab dia adalah membuat satu pekerjaan, tapi pekerjaan ni ada risiko, so tak ramai orang nak tahu. And dalam kalangan rakan-rakan di situ, hanya seorang ni berminat sangat, sebab yelah nampak kehidupan dia agak mewah. And bila dia bertanya, yang mana diorang bersembang antara empat mata, mereka berdua je bersembang, pakcik yang bergelaran haji ni telah memberitahu bahawasanya dia telah membela Toyol. And sebenarnya Toyol ni dia membeli di pasaran di Malaysia. Pada mulanya macam si kawan dia ni macam tak percayalah, beli kat Malaysia, macam ada korang jual online apa. Pakcik tu angguk. Dan benda ni mengejutkan di mana setelah pada perbincangan diorang tu, si pakcik ni menunjukkanlah kepada rakan dia di mana tempat dia membeli apa semua. Dia tunjuk list, and yes, memang di situ ada terjualnya minyak senyonyong, minyak dagu, Toyol. Even aku pernah tak tahu belah sini famous ke tak, jenglot. So memang kat situ korang boleh nampak betapa dekat Malaysia ni ada benda tu. Perniagaan sebegitu lah. So kawan dia ni macam terkejut lah, macam kawan dia tak expect this kind of thing. And dia bertanya, betul ke kau buat benda ni? And dia kata, ya, sebenarnya duit-duit yang hilang pada kampung ni dan kampung sebelah apa, boleh katakan semua hasil kerja Toyol dia. So macam dia terkejut lah. Habis tu apa yang kau cakap berisiko? Kalau terkantoi pun Toyol tu je kantoi kan? End up dia baru kata, sebab if dia macam dah tak sihat dan dia tak boleh bekalkan darah kepada Toyol tu, macam nanti Toyol tu akan makan diri dia balik. Macam tu lah. So apa yang menjadikan cerita ni bertambah boleh dikatakan seram,
Selepas saja pakcik tu jatuh sakit, benda tu memang terjadi. Dia mengalami penurunan kesihatan yang sangat ketara, yang mana kesihatan dia merosak, di mana dia dimasukkan ke hospital dan dia terlantar nazak begitu lama. And pada ketika itu kawan dia yang sebenarnya, okey, nak edikan cerita juga, kawan dia ni macam tiba macam tak nak join, tapi dia tak bongkarkan lah perkara ni pada rakan-rakan lain, macam nak menjaga aib lah. Selepas saja pakcik ni mati, macam dia ada cerita lah dekat orang yang uruskan jenazah ni, which seorang ustaz. Dia mengatakan bahasanya pakcik ni ada bela toyol. And ustaz ni macam tak percaya sebab dia haji, macam mustahil lah. Sekali ustaz member ni macam terangkan lah, masa dia mati tu ada nampak ada kesan gigitan apa, and masa tu baru orang yang sempurnakan jenazah dia ni macam sedar, this one particular ustaz lah. Ada lah kesan gigitan. Saya pun baru sedar. Ada juga terniat nak bertanya pada orang lain, tapi macam terlupa. So macam kat situ ustaz tu macam mula berfikir, betul. And sebenarnya toyol ni setelah kematian dia, macam toyol ni berkeliaran, yelah tiada tuan kan. And kebetulan ustaz ni terjumpa dengan this toyol. Kenapa? Sebab ustaz ni pergi sendiri ke rumah haji ni untuk, yelah macam nak tengok kawasan persekitaran rumah, tapi dia ternampak ada bayang-bayang hijau dalam rumah. Dan dia telah mengejar bayang-bayang tu, dan dia telah menangkap semampu dia and telah mengurung toyol tu dalam satu botol. Ni apa yang aku difahamkan. So setelah pada tu, macam ustaz tu macam cakap lah, sekarang ni kiranya dia tak percaya sebelum ni cerita daripada kawan si Pak Haji tu kan. So lepas dah dia sendiri alami benda yang logik, yang mana ialah hasil kesan gigitan tu, dan dia ternampak apa yang di dalam rumah, dan dia telah menangkap. So dia macam cakap, benda ni memang wujud lah. Tak semestinya orang yang bergelaran haji sendiri pun tak main judi ataupun membela saka dan sebagainya. So memang dia jadi satu benda pengajaran untuk seluruh orang kampung, sebab selepas tu macam berita tersebar lah, sebab masa penangkapan toyol ni macam riuh juga. Okey, itu sajalah video aku untuk episod kali ni. Aku harap korang dapat tengok untuk episod yang akan datang juga, which mungkin aku akan record dekat rumah aku. Okay, thanks for watching my video. Assalamualaikum.